Okey, Assalamualaikum. Selamat malam pada semua penonton. Okey, so selamat datang ke Reboot. Malam ni kita ada isu yang sangat panas. Isu ni dah berlarutan sepanjang minggu ni. Dan kita akan sembang, kita akan tengok dalam apa yang ada dalam medsos dan kita akan sama-sama share dan komen. Okey? So, minggu ni tajuk kita ialah hina jata negara, cukup ke sekadar minta maaf. So basically format rancangan ni kita akan go through medsos dan kita akan tengok apa yang dah berlaku. Lepas tu kita akan komen, kita akan baca dan kita boleh share komen-komen masing-masing. Kenapa pakai mask? Bukan sebab COVID-19 ya. Memang aku biasa macam ni. Tak apalah kan. Lagipun tak penting pun nampak muka ni. Yang penting isinya. Okay. Luarannya tak penting. Okay. Right. Okay. So apa khabar semua? Apa khabar semua? Korang okay malam ni? Okey, malam ni bolehlah sambil-sambil kita lepak-lepak tu buat apa-apa tu kita layan isu malam ni ya. Okey, sebab benda ni bukan benda main-main guys. Kita akan tengok apa yang ada di medsos, apa antara komen-komen ataupun tulisan-tulisan di medsos ya. Okey. Korang mungkin ni antara page yang aku suka tengok kalau aku nak tahu isu semasa. Okey. So, apa masalah dengan buku ni? Buku ni dengan dia punya cover sekali tu kan. Dia bukannya masalah setakat hina jata negara je. So, kat sini tulis ekoran kemarahan warga maya dan lebih 20 laporan polis yang dibuat sejak semalam. Berhubung isu, hari ini penerbitnya membuat permohonan maaf. Okay? Buku yang bertajuk Rebirth, Reformasi, Resistance and Hope in New Malaysia. Chong Tong Sek atau dikenali dengan panggilan Pak Chong, pengasas syarikat terbitan gerak budaya berkata mereka tidak berniat untuk menghina logo jata negara. Manakala gambar tersebut diambil daripada lukisan yang pernah dipamerkan beberapa tahun dulu. Basically, mudah sangat jawapan dia tak berniat. Okay? Bagaimanapun jika diteliti laporan Malaysia Insight, Pak Chow ni cakap buku itu akan terus dijual sehingga ia diharamkan secara rasmi. Okey? Dan untuk makluman, mungkin korang pun dah tahu KDN dah haramkan buku ni secara rasmi. Tapi bila dia cakap buku ni akan terus dijual sehingga ia diharamkan, menunjukkan sebenarnya dia tak ambil pot pun apa yang kita rasa, apa rakyat Malaysia bengang dengan dia. So basically bagi aku ni kau ajarlah. Okey. Dan pada petang tu, pihak polis telah menyerbu premium syarikat penerbitan tersebut di PJ dan merampas lebih 300 naskah buku tersebut. Okey. Dia bukan masalah setakat gambar cover buku tu. Dia sebenarnya masalah indoktrinasi atau penyebaran ideologi yang dipromosi penerbit ini yang perlu dipandang berat sama ada dengan tindakan undang-undang ataupun gagasan ilmiah. Dan kalau kita tengok dia punya company ni, Gerak Budaya ni ditubuhkan oleh Pak Chong sekitar tahun 2000. Dan beliau turut menubuhkan Strategic Information Research Development Center, banyak menerbitkan buku-buku berhaluan kiri. Antaranya Socialism dan Idea Anti-Establishment, termasuk mempromosi Parti Komunis Melaya, PKM. So, agak-agak patut ke syarikat macam ni sebenarnya wujud kat Malaysia ni? Dan Gerak Budaya ni turut menerbit buku tulisan pemimpin politik yang kebanyakannya daripada PH ya. Antaranya Said Hussein Ali, Sari Sungit dari PKR, Handayo, DAP dan juga Zahir. Contohnya buku Becoming Hana. Kalau kau ingat lagi isu ni pernah panas dulu. Sebab dia macam masa tu Profesor Kamarul ada komen pasal buku ni sebab dia macam macam nak menyebarkan agama Kristian. So masa tu Dr. Mujahid kalau kau ingat lagi dia backup buku ni gila-gila punya. Dan Dr. Kamarul sini dah buat laporan polis pada 17 Mei 2017 masa tu kerana didakwa berunsur dakwah yang mendatangkan kerasahan pada umat Islam pada buku Becoming Hana tu. Dan baru-baru ni percara berkenaan memulakan saman fitnah terhadap beberapa orang pemimpin DAP. Berkaitan juga dengan buku tersebut. Okey, kalau korang dapat tengok gambar ni, korang nampak kan antara buku-buku yang
diterbitkan. Okey, Finding Malaysia oleh Zaira Khair. Buku Remembering Socialist China 1949-1976. Kau tengok tajuk, kau tengok cover ni, kau agak-agak apa cerita buku ni? Pasal Syamsiah Fakih. Lepas tu kau boleh nampak ada satu buku ni, aku bawa buku betul lah. Tajuk buku ni pun dah lain macam lah. Gay is okay. Macam tajuk dia Gay is okay. Kau rasa macam mana? So sebenarnya kalau kita tengok kat sini, dia punya syarikat ni pun memang dah bermasalah. Okay, Gerak Budaya SRID ni. Bayangkan buku yang bertajuk Gay is okay kat Malaysia. Bayangkan macam mana gerakan seperti ni boleh wujud dan boleh bergerak bebas. Okay, next. Tadi kita tengok dekat korek-korek. Buku ni juga sebenarnya menunjukkan pelibatan DAP. Okey, contohnya dalam posting Dr. Ahmad Sanusi. Dr. Ahmad Sanusi ada tunjukkan komen-komen pasal buku tu. Contohnya, kulit buku tersebut mempermain jata negara, mempersoal status quo berkaitan identiti, etos, polisi, ada zilum politik. Macam-macam lah. Profesor Datuk Dr. Teo Kok Siong pula menyifatkan mereka mempermainkan jata negara ini sebagai tiada otak. Kerana tidak memikirkan kesan daripada buat itu. Penghinaan ini akan menjadi penyebab kepada masalah perkauman. Jadi memang buku ni memang sebenarnya bawa ideologi yang berbahaya. Diskusi berkenaan buku ni pernah diberikan kata aluan oleh pemuda DAP YB Howard Lee pada zaman pemerintahan PH. So timbul persoalan kat sini, kenapa DAP menyokong penghinaan terhadap jata negara ini? Kumpulan ini bercita-cita untuk menghapuskan sistem kesultanan, menyempitkan penasiran Islam, bla bla bla. So senang cerita mereka memang bermasalah. Syarikat company ni memang bermasalah. So, dan ada juga melibatkan pimpinan DAP yang terlibat dalam promosi kepada buku ni. Dan editor buku ini sebenarnya, Kian Wong ni adalah aktivis tegar bagi memasukkan atas hasutan. Dan dia banyak berusaha rapat dengan kerajaan dahulu, maknanya kerajaan PH sebelum ni, bagi menjayakan agenda ni. Dan sebelum ni, dan masa-masa PH memerintah, Kian Wong ni banyak keluar televisyen, keluar kat TV dengan menteri. Siap keluar dengan menteri lagi. Dan difahamkan buku ni pernah dipromosi di Astro Awani pada satu ketika dahulu. Dan dah dijual pun. Contohnya kat Australia. So macam sebenarnya benda ni sangat memalukan. Sebab buku ni sendiri, cover dia sendiri menghina jata negara Malaysia. Okey, aku nak tunjuk sikit. Jata negara kita ni sebenarnya pasal apa? Ni daripada Jabatan Penerangan Malaysia. Okey, kau boleh tengok. Jata negara ni sebenarnya dia lambang rasmi Kerajaan Malaysia yang telah diperkenankan diwatakan oleh Raja Melayu pada 30 Mei 1952. Dan banyaklah makna-makna kat sini. Okey, contohnya negeri dan bulan bintang tu melambangkan agama Islam. Tapi kalau kau tengok dalam cover buku tu, bulan bintang ni dia dah tukar jadi gambar baby yang bogel. Dia nak cakap apa sebenarnya? Dia nak cakap yang Islam ni berkait dengan pedofil ke? Kan? So yang kat bawah tu pula dia tukar kepada buaya. So serius lah. Kau ni memang melampau lah. Okay? Sebab kata orang Penang, kau ajak. Daripada Ketua Penerangan Dewan Muslimat PAS Malaysia ni. Okay? Ini jata negara, cambah budaya kurang ajar. Dan memang betul, memang kurang ajar. Ia adalah satu penghinaan kepada kedaulatan negara. Perbuatan tersebut adalah bagaikan kesinambungan pada perbuatan menghina lambang kebesaran negara yang kerap berlaku sejak akhir-akhir ini. Ia dituai daripada budaya kurang ajar yang disembah oleh golongan ekstremis informasi yang kononnya ingin menghapuskan kleptokrasi. Yang sebelum ni lah, yang zaman PH sebelum ni kan. Contohnya tahun lepas, bendera Malaysia pernah dipasang terbalik di premis swasta pada Hari Merdeka. So, dia sebenarnya dia bukan benda cerita hari ni saja tau. Dia sebenarnya memang dah bermula lama dah. Memang cuma dia tunggu waktu-waktu tertentu lah, dia akan tunjukkan dia orang punya kurang ajar tu. Contohnya dia orang terbalikkan bendera Malaysia. Kita ingat lagi berlaku pada tahun lepas. Dia macam siri tau. Mula berlaku kat sini, lepas tu kat situ. Kalau kita berdiam diri, dia akan terus berlaku. Sebab dia orang ni macam test water tau. Dia orang akan terus tengok,
okey ke tak? Kalau okey dia teruskan. Kalau tak dia diam. Lepas tu dia buat lagi. Sikap kurang ajar berlebihan ni menyebabkan rakyat, terutamanya golongan muda, tak tahu adab dan kesopanan. Contohnya, sikap kurang ajar yang ditunjukkan oleh mahasiswa yang meluahkan rasa tidak puas hati kepada timbalan Chancellor sebab tu naik ke pentas. Kalau korang masih ingat, dulu ada kes yang student daripada Persatuan Mahasiswa bawah DAP, masa tu combo, dia bawa dia angkat plekat ke atas tu masa tengah combo, nak tunjuk tak puas hati pada Vice Chancellor. Kita tak boleh bertoleransi dengan benda-benda ni. Okay, so kita punya co-host Saudara Ikhman ada buat interview sikit dengan orang kat luar sana berkenaan isu ni. So kita tengok apa respon daripada dia orang tentang isu ni. Hari ini kita membincangkan tentang penghinaan isu jatah negara. Kita nak minta pendapat orang ramai. So hari ini bersama dengan saya Aiman Hikmah yang akan berkongsi pendapat beliau tentang penghinaan jatah negara. Okey Aiman, first thing first nak tanya apa pendapat Aiman tentang penghinaan rebirth tentang jatah negara Malaysia. Boleh tak? Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. So, soalan kepada saudara Ikhman tadi tentang hinaan jatah negara. Okey, hinaan jatah negara bagi kita sebagai rakyat Malaysia, jatah negara itu adalah simbolik tertinggi, merupakan maruah tertinggi. So, itu merupakan satu kesalahan yang besar sekali. Okey. Soalan yang kedua nak tanya, apakah hukuman yang setimpal selayaknya dikenakan? Adakah hanya sekadar permohonan maaf sahaja? Bagi saya, permohonan maaf itu tidak cukup. Sebab seperti mana yang saya cakap tadi, jatah negara itu merupakan simbolik tertinggi negara. So, hukuman yang paling setimpal bagi saya adalah tergantung kerakyatan, tak kira bangsa ataupun kaum. Okey, terima kasih Aiman perkongsian pendapat tentang isu semasa yang tengah panas sekarang ni. Okey, apakah pendapat Cik Muiz tentang penghinaan jatah negara Malaysia? Saya rasa benda tu tidak patutlah, dan kita sebagai rakyat Malaysia mestilah menghormati jatah tersebut yang mempunyai masa-masa tersendirilah. Okey, apakah hukuman yang sesuai kepada mereka yang menghina jatah negara tu? Saya rasa kita patut mungkin melucutkan kerakyatan lah, siapa yang menghina jatah tersebut. Okey, terima kasih Cik Muiz. Assalamualaikum, saya bersama dengan Encik Farhan. Saya nak tanya sedikit pendapat Encik Farhan berkenaan dengan penghinaan jatah negara Malaysia. Apa pendapat Encik Farhan? Okey, pada pendapat saya itu memang kurang ajar badinya. Okey, kalau kata hukuman, apakah hukuman selayaknya? Sebab dia hanya meminta maaf sahaja. Hukuman yang selayaknya harus dibuang kerakyatan lah. Buang kerakyatan. Okey, terima kasih. Okay, so kalau kita tengok responden tadi kebanyakan diorang semua memang bengang. Dan kalau tanya pasal hukuman, memang tarik kerakyatan, lucut kerakyatan. Maknanya memang kesalahan diorang ni memang melampau. Dan aku sendiri memang bengang. Diorang ni macam senang cerita tak layak duduk kat Malaysia ni. Dan kalau ada hukuman pun, patut bagi hukuman paling berat lah. Tapi tu pendapat aku. Pendapat korang boleh share. Untuk makluman, pihak polis dah serbu tempat ni. Pihak polis dah serbu tempat ni. Kita boleh tengok dalam berita pada 30 Jun. Diorang dah pergi pada company ni, diorang dah pergi. Dan setakat ni ada banyak laporan. Pada 30 Jun, 32 laporan. Dan polis telah membuka sebanyak 4 kertas siasatan mengikut Seksyen 5 Akta Lambang dan Nama 2016, Seksyen 41 Akta Hasutan 1948 dan Seksyen 81 Mesyuarat Cetak dan Penerbit 1984 serta Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Maknanya dia bukan setakat berkaitan dengan kau tutup muka aku. Okey, berkaitan dengan apa? Dia bukan setakat berkaitan dengan pencetakan, dia juga berkaitan dengan hasutan, Akta Hasutan 1948. Tapi syarikat tu dah
sempat cetak sebanyak 1,000 naskah dengan edaran 687 sudah pun terjual melalui online. Okay. So, yang lebih tu dah dirampas oleh polis dan pihak polis membuat penelitian terhadap buku tersebut. Penulis serta peleka gambar pada buku berkenaan juga akan disiasat dan dikenal pasti. Okay. So, benda tu tengah berjalan, siasat dan semua tu tengah berjalan. Okey, dan buku ini juga telah diharamkan oleh KDI ya. Buku ini telah diharamkan. Kalau kau baca berita hari ni, buku ni juga telah diharamkan. Bukan saja yang ni, tapi banyak pihak telah membuat laporan polis, buat kecaman. Antara yang mula-mula sekali ialah daripada yang aku ingat daripada PAS. Dan juga daripada pemuda PAS, pemuda UMNO. Dan banyak yang dah buat kecaman dalam media sosial dan juga dah buat laporan polis. So benda ni memang mendapat perhatian rakyat Malaysia. Bukan setakat kita marah tapi kita buat laporan polis. Dan kita memang tak akan biarkan benda ni. Sebab kalau kita biarkan, dia akan merebak. Dia akan merebak dan terus merebak. Kita tak nak macam apa yang berlaku pada sebelum ni. Macam isu komunis, isu bendera terbalik semua tu kan. Dan macam tak ada apa. Sebab macam kerajaan PH sebelum ni macam tak ambil tindakan apa-apa. Boleh relax je macam tak ada apa-apa. Okay, so kita tak nak benda tu berlaku pada kerajaan PN yang memerintah sekarang ni. Okay, kita nak mereka bertindak kalau ada apa-apa yang tak kena. Kementerian Dalam Negeri telah mengarangkan buku bertajuk Riba Reformasi Resilience and Hope in Indonesia ni. Menterinya Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata pengalaman itu dibuat berdasarkan perintah mesin cetak dan penerbitan. Awalan hasil penerbitan yang tidak diingini. Jadi sebarang mulai 1 Julai melarang sebarang percetakan, pengimportan, pengeluaran, semula penerbitan, penjualan, penerbitan, edaran, pengedaran atau pemilikan. Kerana ia memudaratkan ketentaman awam, keselamatan dan menggemparkan fikiran orang ramai. Berlawanan mana-mana undang-undang dan memudaratkan kepentingan negara dan dilarang secara mutlak di Malaysia. Okey. So, setakat ni tindakan daripada polis, daripada KDN memang seperti yang kita nak. Maknanya buku tu dah diharamkan, apa yang ada dah dirampas dan siasatan sedang dijalankan. Kita harap mereka ni dihukum dengan seberat-berat hukuman. Kita tak nak dia orang main-main lagi dengan lambang negara. Ini lambang negara, maruah kita, lambang kepada Malaysia. Dia bukan benda main-main. Okey, sama macam bendera. Walaupun macam tu, sebenarnya selain daripada ada pimpinan DAP yang komplain pasal konon-kononnya ini cuma adalah art expression, seolah-olah tak ada apa. Ada juga pihak daripada Lawyers for Liberty petikai, diorang petikai kenapa ambil tindakan yang berat semua macam ni kan. Dan juga banyaklah daripada geng-geng libertas ni. Contoh macam ada seorang kartunis ni, si Fahmi Reza ni. Dia ni memang geng-geng libertas, so aku tak heran lah. Aku ingat lagi masih isu kes apa tu, lagu Bang Face. Kalau kau ingat masa tu lagu Bang Face, Akhir Zaman. Si Fahmi Reza ni juga antara yang condemn. Sebab Bang Face dalam lagu tu dia condemn apa? Dia condemn geng Songsang ni. Okey, walaupun dia minta maaf tapi senang cerita, kalau kita tengok minta maaf ni sekadar cakap apa, sekadar syarat. Okey, minta maaf. Buat salah minta maaf. So senang cerita, we don't take your apologies. Sebab it's nothing. Okay, dia sepatutnya dihukum. Okay, semua yang terlibat daripada pelukis, penulis, penerbit semua ni diorang patut dihukum. Sebab diorang memang dah melampau. Diorang dah langgar sepadan yang sepatutnya. So diorang memang patut dihukum. Aku tertarik nak bawa korang pada tulisan daripada Only. Tulisan dia agak menarik. Aku suka apa yang dia tulis ni. By the way, she's a Chinese. Dia cakap, tak kisahlah siapa jadi Perdana Menteri, siapa jadi Agung, siapa jadi Sultan, ataupun parti apa, Malaysia masih negara aku. Dan kalau benci sesebuah kerajaan, bencilah kerajaan tu. Tapi jangan sekali benci negara. Kalau benci pemimpin, bencilah pemimpin tu. Bencilah pemimpin, tapi Malaysia tetap negara kita. Okay?
So bagi yang menyalahgunakan lambang negara, Akta 414 terpakai. So basically Hong Lee ni menyeru dan berharap agar tindakan tegas diambil dan hukuman patut dikenakan pada mereka yang melakukan kesalahan yang cukup memalukan negara. Dan ditulis lagi, akhir kata, kau nak perjuangkan apa-apa pun, kau pergilah perjuangkan, tapi jangan sentuh lambang kedaulatan negara. Sebab warna kulit kau sama denganku, nila tu terpalit sekali kat aku walaupun aku ni sayang negara. So we really respect that Hong Lee. Dan memang isu ni bukan setakat isu orang Melayu ataupun orang Islam. This is about Malaysian. Kita semua terkesan terhadap apa yang dilakukan oleh puak-puak berhaluan kiri ni. So kita semua respon, dan kita dah bagi respon yang kita rasa, dan apa yang kita rasa tu ialah kita tak patut biarkan benda macam ni berlaku lagi, dan mereka memang patut dihukum seberat-beratnya. Daripada apa yang kita tengok ni, aku nak bawa kepada last kali tulisan daripada Dr. Fairuz Azmi. Okay, aku tertarik dengan apa yang dia tulis tu, dan aku rasa benda ni dia macam kesimpulan lah. Dia macam kesimpulan. Okay, beliau komen atas tulisan daripada saudara Ahmad Farami. Okay, dan dia satu tulisan yang patut dibaca sebenarnya. Dia tulis, kulit buku mempermain jata negara. Kandungan buku mempersoal status quo berkaitan identiti, etos, polisi, idealism politik, teras dan falsafah kenegaraan. Kulit buku adalah simbolik kepada projek mereka ni. Dan golongan kiri ni jelas wujud di mana-mana negara. Di sini mereka dapat tempat di portal-portal berita, penerbitan anti-establishment. Mereka diberanikan oleh gerakan sivil dan politik. Dan dalam banyak kes, mereka melampaui batas, menghina lambang dan institusi negara. Dua asas yang selama ini menyatukan rakyat. Okey. Kalau ditinjau kat kedai buku popular, golongan ni memang mendominasi. Diorang ni macam geng-geng urban lah kan. Tapi dia sebenarnya bukan mewakili majoriti bagi akulah. So selain gerakan yang mewakili masyarakat terbanyak, harus lebih giat galak kesedaran jati diri, sejarah negara dan identiti kebangsaan. Dan aku suka ayat last dia ni. Dia punya kesimpulan. Satu lagi cara praktikal, kalahkan gagasan politik yang mereka sokong. They are pushing for change to politics. So, membenarkan wadah politik mereka akan menguatkan mereka. So, dan Dr. Fairuz Azmi komen, exactly my thought. To bring down this group, the best way is to make sure the associated political parties lose in the election. Kesimpulannya, kalau kita tak nak benda ni terus berlaku, kalau kita tak nak benda ni terus berlaku, terus ada orang kuajar macam ni, kalau kita nak dia ni dihukum, dan kita tak nak lagi benda-benda ni berlaku, kita mesti halang mereka yang menyokong geng-geng ni supaya berkuasa. Maknanya, kita tahu siapa yang di belakang mereka ni dan siapa yang support mereka ni. Okay, basically diorang ni sudah cerita daripada PH lah. So, kalau kita tak nak benda ni berterusan, kita mesti jangan biarkan PH daripada kembali memerintah Malaysia ni. Daripada apa kesimpulan untuk malam ni, so patut ke sekadar minta maaf saja. So jawapan kita basically daripada komen-komen pun memang tak setuju, tak boleh setakat dimaafkan. Ada yang siap cadang lucut kerakyatan dan juga beri hukuman yang paling berat kita boleh bagi pada diorang ni, sebab diorang memang melampau. Dan dia tak layak jadi rakyat Malaysia sebab melampau sangat tu. Dan sebagai langkah pencegahan, sebagai apa yang kita boleh buat sebagai rakyat Malaysia, apa yang kita boleh buat ialah kita mesti pastikan mereka yang menyokong diorang ni tak lagi memerintah negara ni. Jangan bagi peluang untuk mereka menjadi pemimpin ataupun memerintah lagi negara ni. Macam yang berlaku masa zaman PH. Kita tahu berapa banyak benda berlaku kan. Aku tak perlu ceritalah pasal semua tu malam ni. So yang penting kita ingat, dan contohnya kita sekarang ada PRK Cini. So korang pandai-pandai lah pilih yang mana yang membawa kestabilan, dan tak perlulah pilih mereka yang macam
tak membawa aspirasi semua tu. Okey? Apatah lagi kalau dia ni, kalau yang menyokong agenda daripada PH sebelum ni. Okey, so basically itu je. Terima kasih pada komen-komen yang ada. Untuk sebagai ending dia, aku nak bawa kepada satu ayat daripada surah An-Nahl ayat 90. Yang bermaksud, sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan membuat kebajikan, memberi kepada kaum keluarga dan melarang daripada perbuatan keji, kemungkaran dan pemusahan. Dia memberi pengajaran kepada kamu supaya kamu dapat mengambil pengajaran. So itu saja. Bye.